Salam sejahtera Malaysia. Akhirnya Rafizi sekali lagi beri bayangan akan lepas jawatan Menteri Ekonomi. Wow. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Anda setujukah anda sekiranya Rafizi Ramli meletak jawatan sebagai Menteri Ekonomi? Wah. Timbalan Presiden PKR Datuk Seri Rafizi Datuk Seri ke dia ni? Datuk Seri Rafizi Ramli sekali lagi memberi bayangan bahawa beliau bersedia untuk melepaskan jawatan dia. Sekali lagi memberi bayangan bersedia untuk meletak jawatan. Ini lighting ke sebagus sikit. Okay. Bersedia untuk berundur dari kabinet dengan menyatakan perkhidmatannya Menteri Ekonomi mungkin tidak lama. Wow. Beliau menyatakan perkara itu ketika menekankan bahawa kesinambungan sesuatu dasar tidak seharusnya bergantung kepada pentadbiran semasa atau kehendak peribadi ahli politik tertentu. Beliau berkata, kehadiran saya di sini bersifat sementara. Dan akhirnya akan ada Menteri Ekonomi lain yang menggantikan saya, dia kata. Wah, rupanya ini saja pembayang dia. Lepas tu, namun apa yang saya ingin tegaskan ialah, kata dia, kesinambungan dasar tidak seharusnya bergantung kepada pentadbiran semasa atau kehendak pribadi ahli politik tertentu. Katanya ketika berucap pada persidangan Rakan Kongsi Perniagaan dan Pelaburan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSZASEZ di sini hari ini. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dia tidak juga sebenarnya kata dia mau letak jawatan, tapi dia kata dia hanya memberi bayangan bahawa akan ada Menteri Ekonomi lain yang menggantikan. Jadi betul lah tu. Takkanlah dia sampai selama-lama kan. Okey. Tapi apapun, kalau ini dikaitkan dengan apa yang sedang berlaku sekarang, di dalam PKR, terutama di dalam pemilihan parti PKR yang sedang hangat di pergataran sekarang ini, memanglah agak logik lah, make sense lah bahawa kemungkinan dia akan letak jawatan sekiranya dia kalah di dalam pemilihan. Dan bagi saya, itu hak Rafizi lah. Hak Rafizi untuk letak jawatan ke tidak. Persoalan yang seterusnya ialah, kalau dia letak jawatan, siapa orang yang paling sesuai untuk gantikan dia sebagai Perdana Menteri? Siapa pula? Perdana Menteri pula. Menteri Ekonomi. Siapa pula yang boleh gantikan dia? Siapa yang layak untuk gantikan dia? Tapi saya fikir di dalam Pakatan Harapan ada banyak lagi lah. Pakatan Harapan BN ni ada banyak yang layak untuk jadi Menteri Ekonomi. Jangan pula dalam Perikatan Nasional. Dalam Perikatan Nasional saya tidak tahu siapa yang boleh jadi Menteri Ekonomi. Saya pun bingung, fikir dalam, saya susah untuk fikir. Tapi mungkin ada, cuma saya tidak nampak siapa di dalam PN lah. Okey. Inilah yang berlaku di dalam dinamika politik negara Malaysia sekarang. Ini tidak boleh ditolak, ini tidak boleh dielakkan, ini berlaku. Di mana-mana parti politik, ini tetap akan berlaku. Itu nama dia dinamika politik, perubahan-perubahan politik semasa. Okey, jadi segala-galanya bergantung kepada masa. Kita tengok sajalah apakah Rafizi akan benar-benar letak jawatan sekiranya dia kalah di dalam pemilihan ini. Kita tunggu dan lihat. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bagi anda yang lahir pada tahun 80-an atau awal 80-an, 70, lahir 70, lahir 80, anda sempat lagi-lagilah umur 60, lahir tahun 60, anda sempat bersama dengan pemerintahan Perdana Menteri Datuk Seri Mahathir Anwar pula. Datuk Seri Tun Mahathir. Inilah berbelit-belit lidah. Tun Mahathir. Pada waktu itu saya mau tanyalah, bagi yang masih ingat, adakah kebebasan bersuara yang ada ketika Mahathir jadi Perdana Menteri?
Ada atau tiada? Saya rasa ada satu akta, entah akta apa tu, yang ISA. Apa itu ISA ya? Saya pernah ingat dulu ISA. Uh, Coba komen sikit apa yang terjadi ketika Tun Mahathir jadi Perdana Menteri. Apa yang dia pakai untuk kawal orang bersuara, adakah tiada? Cubalah, mana tahu pakcik-pakcik, uncle-uncle, makcik-makcik, anti-anti masih ingat ketika Mahathir jadi Perdana Menteri bagaimana, adakah tiada kawalan bersuara atau semua orang bebas bersuara? Cuba komen sikit. Ini terbaru nih, Tun Mahathir tiba-tiba lupa dia sendiri kata orang mudah lupa, tapi Mahathir ni rupanya dia lebih cepat lupa. Dia kata Tun Mahathir kata dia akan menghapus hukuman berkaitan 3R. Aduh, come on lah Tun, come on lah. Saya tidak setuju kalau ini dihapuskan. Ini mengelak daripada kekecauan, mengelak daripada negara Malaysia kucar kacir. Kita mesti pertahankan kita punya kedaulatan, perlembagaan, undang-undang kita. Ini adalah satu tonggak keharmonian perpaduan negara kita Malaysia. Kerana kita menjaga sentimen kaum kita jaga. Jangan pernah cuba mainkan isu perkauman. Jangan pernah mainkan isu agama. Jangan pernah mainkan institusi diraja kita. Sebab itu negara Malaysia terus ada perpaduan sehingga hari ini, ya. Sehingga hari ini sebab itu masih ada perpaduan. Saya tidak setuju kalau semua orang bebas bercakap, apapun dia cakap dia boleh cakap. Ini bukan negara Amerika. Kita bukan Amerika Syarikat, the land of freedom, semua bebas. Itulah jadinya banyaklah kejadian yang pelik-pelik kan. Okey, tapi iyalah, itu Mahathir punya pendapat. Entah apa tujuan dia untuk dia buat, saya pun tidak faham. Tapi persoalannya, tuan-tuan dan puan-puan, setujukah kalau isu 3R ini dihapuskan? Bagi saya tidak setuju. Jangan mainkan isu 3R, bahaya. Kita sudah sejarah negara Malaysia yang hitam. Jangan diulang lagi dengan isu 3R. Jangan. Okey. Jadi betulkah Mahathir akan membuatkan semua orang bebas sebebas-bebasnya? Betulkah orang akan bebas sebebas-bebasnya cakap apa saja yang dia buat? Ataupun berlaku sekali lagi satu pemerintahan kuku besi. Adakah berlaku satu lagi pemerintahan kuku besi, pemerintahan kroni-kroni kah? Kalau ada berlaku lah kan. Kalau ada lagi orang yang selalu tiba-tiba hilang, kena tangkap ISA. Saya pun tidak paham. Saya tidak paham juga macam mana Mahathir berfikir sekarang ini. Okey. Tapi itulah pendapat dia, suka hati dia lah. Kan? Suka hati dia lah. Pendapat saya tidak setuju. Saya tidak setuju isu 3R digunakan sebagai modal perbualan, modal politik dan sebagainya. Apalagi dengan memburuk-burukkan semua 3R ini, tidak setuju langsung. Kita jagalah keharmonian negara Malaysia. Don't play man. Don't play. Kita jumpa lagi. Bye-bye.